Assalamualaikum dan selamat malam. Sudah semestinya setiap hari Sabtu pada pukul 9 malam, kami berdua akan menemani anda untuk glosari dan sudah semestinya kesetiaan anda dalam saluran berita My Freeview 123 amat kami hargai pada setiap minggu. Betul tak Ifah? Ya, betul tu. Saya Ifah Hazim dan pasangan saya macam biasa Ismail Adnan. Kami memang awak memperkenalkan saya sekarang ya? Of course. Sebab awak lupa nak perkenalkan saya perkenalkan awak. Tak, sebab awak sudah sedia dikenali, jadi tak perlu saya nak memperkenalkan awak. Awal sangat ni dia nak bagi. Kenapa lain sangat hari ni? Kenapa cantik sangat hari ni? Sebab kita nak match-match dengan awak. Okey, Ifah ni dia lain macam ni malam ni. Ada satu yang baik akan kita bawakan? InsyaAllah, pastinya. Setiap minggu kita akan bawakan perkongsian untuk anda semua, penonton-penonton glosari. Dan pada minggu lepas kita ada bercakap mengenai lanskap, iaitu panorama di Kara. Kita ada bawa dua tetamu istimewa bercakap mengenai lanskap, arkitek lanskap. Dan pada minggu ini kita akan bercakap mengenai usia kita. Wow. Adakah usia anda sudah mencecah 30-an belum? Belum. Masih belia? Masih belia. Okey, sebab apa kita nak cakap pasal belia ataupun tidak? Kerana pada malam ini kita nak bercerita tentang isu-isu belia dan sudah semestinya bukanlah kita nak bercerita tentang bagaimana belia itu perlu digerakkan, tetapi lebih penting bagaimana belia perlu menggerakkan belia dan juga komuniti sendiri. Itu satu perkara yang perlu diberi penekanan yang lebih jelas pada malam ini sebenarnya. Ya, betul tu. Dan setiap minggu kita akan bawakan tema-tema yang berbeza. Macam minggu lepas kita dah bawakan panorama di Kara. Minggu ini tema kita adalah persona juvenile. Okey, tapi bukan jenayah juvenile ya. Kalau kita lihat juvenile ini ataupun juvana itu, pesalah laku juvenile itu selalu dikonotasikan sebagai gambaran yang negatif ataupun kita kata kerangka yang negatif. Tapi untuk malam ini, persona juvenile itu kita nak membawa bagaimana persona dikategorikan dalam konotasi juvenile itu boleh menjadi satu gambaran yang positif. Ya, betul. Pastinya kalau kita buat betul-betul, insya-Allah belia ni bakal menjadi peneraju kepada negara kita. Dan untuk Sama Asara, kita akan tunjukkan kepada anda dulu definisi untuk tema kita pada minggu ini, iaitu persona juvenile. Jom kita saksikan. Rebung tak miang, beban gula miang. Rebung tak miang, beban gula miang. Tak pernah dengar. Rebung tak miang, beban gula miang. Wow, jarang dengar. Orang yang gatal ni apa? Kita tahu ke masak makanan kan? Beban gula miang. Tak tahulah. Tahu. Cari dalam Google boleh tak? Tak miang. Gatal-gatal tak jadi kot. Lelaki lah miang. Dia terbaliklah, rebung tak miang. Rebung miang. Miang kau pula yang tak miang. Miang kau macam mana miang kau? Miang. Macam, okey, kita translate bahasa orang Melayu lah kan? Okey, itu dia tadi, rebung tak miang, beban pula miang. Bukan miang-miang keladi tapi kita nak cerita tentang urusan kita, orang luar pula yang masuk campur. Macam kita tak ada rasa apa-apa, orang luar pula lebih-lebih. Macam itulah kan. Cerita pasal miang ni sebenarnya tak lengkap kalau kita nak cerita tentang bagaimana sifat miang itu sebenarnya boleh menggerakkan satu kehidupan manusia juga. Sebab kalau nak kata miang ni bukan saja perkara yang negatif, tapi perkara-perkara yang positif, kerana miang ini boleh menjadi satu kesedaran dan juga satu penggerak kepada kita sebenarnya berhati-hati dengan perkara yang boleh menjadi risiko ataupun faktor bahana kepada kehidupan kita sendiri. Betul tu. Dan bercakap mengenai tema kita pada minggu ini, iaitu persona juvenile. Tadi kita ada bercakap mengenai belia yang ataupun budak-budak mentah. Persona tu sifat. Jadi untuk segmen seterusnya, iaitu Mata Rasa, kita ada sediakan satu klip di mana kita akan bercakap mengenai belia yang memainkan peranan yang penting dalam kesejahteraan dan kelestarian negara. Jadi kita ikuti paparan istimewa yang akan merungkai peranan belia dalam memastikan negara untuk berkembang maju. Jom kita saksikan.
COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan awam, malah kepada ekonomi terutama pasaran buruh. Kebanyakan aktiviti pekerjaan terutama yang bergantung kepada interaksi antara pelanggan dan peniaga amat terkesan. Belia berusia 18 hingga 29 tahun adalah kumpulan penting kepada pasaran buruh negara kerana merangkumi hampir 40% daripada keseluruhan tenaga buruh. Justru kesan semasa dan selepas COVID-19 kepada belia tidak boleh dipandang ringan. Belia yang merangkumi sebahagian besar tenaga buruh di sektor pekerjaan amat terjejas seperti di sektor perkhidmatan dan pekerjaan tidak formal. Bank Negara Malaysia baru-baru ini turut mengumumkan peningkatan unjuran kadar pengangguran negara kepada 4% untuk tahun 2020. Pengangguran yang meningkat akan memberi kesan langsung kepada belia kerana hampir 80% daripada keseluruhan penganggur pada 2018 terdiri daripada golongan berkenaan. Kerajaan baru turut menerima tempias penguncupan ekonomi akibat krisis COVID-19 melalui penawaran pekerjaan yang terhad dengan jumlah graduan ke pasaran buruh kira-kira 200,000 orang setiap tahun. Sudah pastinya mereka akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kerja. Graduan baru yang memasuki alam pekerjaan ketika dalam keadaan krisis akan menerima kesan yang berpanjangan berbanding mereka yang memasuki pasaran buruh sebelum dan selepas krisis. Antaranya termasuklah pembangunan kerjaya yang terhad, kepuasan kerja yang rendah dan pertumbuhan gaji yang perlahan. Ia turut memberi kesan lain seperti kesihatan mental, melindungi dan menyokong sektor pekerjaan dan pendapatan serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi adalah langkah penting yang boleh mengurangkan kesan kepada pasaran buruh. Semua langkah ini juga diterjemahkan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat 2020 dan pelancaran ekonomi negara penjana yang diumumkan baru-baru ini bagi menangani impak krisis COVID-19 kepada rakyat. Bagaimanapun, bantuan yang diumumkan itu masih dilihat minimum kepada golongan belia, terutama graduan baru yang bakal menempuh pasaran buruh yang lebih mencabar pada bulan-bulan mendatang. Cadangan dasar yang memfokus kepada belia dan graduan baharu adalah perlu bagi membantu golongan ini menghadapi kesan semasa dan pasca pandemik. Antaranya ialah melalui perluasan program latihan pekerjaan atau skim perantis bagi peningkatan kemahiran upskilling, latihan semula, reskilling dan silang kemahiran cross-skilling. Program kebolehan pasaran belia sedia ada memerlukan penambahbaikan dengan memberi tumpuan khusus kepada usaha mencipta pengalaman kerja kepada belia dan graduan baharu. Situasi yang dihadapi pada masa ini memberi kesan kepada pasaran buruh sekurang-kurangnya untuk tempoh 12 bulan yang akan datang. Pasca pandemik akan menyaksikan pengucupan ekonomi yang menyebabkan pengurangan tawaran pekerjaan yang mendadak, peningkatan pengangguran dan kehilangan pekerjaan, maka tempoh terdekat ini akan menyaksikan kesukaran dan tekanan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, sebagai membantu belia mencari pekerjaan sepanjang tempoh pergerakan yang terhad, sistem sokongan mencari kerja yang bersepadu perlu diwujudkan. Contohnya melalui portal bersepadu pencari kerja secara dalam talian. Melalui platform ini, semua maklumat pekerjaan, latihan industri dan perantisan serta bantuan sedia ada boleh dicapai dengan mudah. Profil belia berbeza dari segi demografi, justru ketersediaan dan kemudah capaian adalah sangat penting. Majikan pula perlu diberi galakan untuk memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan secara digital untuk urusan pengambilan pekerja baharu, baik daripada proses permohonan, temuduga sehinggalah ke peringkat diterima bekerja. Kaedah yang fleksibel dan inovatif harus difikirkan untuk menangani kesukaran dalam proses mencari kerja dan kehilangan pekerjaan dalam kalangan belia ketika ini.
Baik, itu dia bingkisan mata rasa untuk kita bercerita tentang bagaimana sebenarnya kepentingan belia. Saya teringat bekas Presiden Indonesia pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda akan ku gegarkan dunia. So Ifah nak gegarkan apa hari ini? Saya nak gegarkan dunia awak. Dia punya pick-up line tu. Ya, awak first time buat saya terkedu lah. Oh, ya ke? Betul. Saya macam terkedu tak tahu nak Okeylah, saya masih belajar lagi. Belajar daripada Ismail. Okey. Pastinya menarik, betul, sangat menarik dan pastinya memang saya sangat setuju apabila kita bercakap mengenai belia sebagai pembangkit negara, sebabkan bila kita muda ni sebenarnya idea tu lebih banyak. Okay. Kita daripada muda lah kita nak asah bakat mereka, nak menjadikan mereka antara pemimpin akan datang yang berkualiti untuk bersama-sama meneraju negara. Okey, bukan saja pemimpin masa hadapan tetapi belia juga adalah pemimpin hari ini. Itu yang banyak ditekankan oleh kepimpinan tertinggi negara buat masa ini. Yang lebih penting bagaimana belia menggerakkan belia menggerakkan komuniti dan juga belia menggerakkan masyarakat. Itu perbincangan yang kita akan bawakan seketika nanti, Ifah. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Glosari. Kita bersua kembali dalam Glosari. Sudah semestinya kita akan membawakan perkembangan berkenaan pesona juvenal. Tapi yang lebih pentingnya, semasa kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni, yang lebih penting kita perlu tahu tentang perkara-perkara asas dan wajib untuk kita bawa bersama ataupun perkara yang perlu ada untuk kita memastikan mencegah pencegahan COVID-19. Ya, betul tu. Dan dengan itu kita ada sediakan satu pakej istimewa mengenai 8 barang penting ataupun barang wajib norma baharu. Jom sama-sama kita saksikan. Kerajaan dah melonggarkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan masuk ke Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ramailah masyarakat keluar ke sana ke sini, Tapi jangan lupa SOP tetap kena jaga. Jika dahulu kita keluar daripada rumah kita, pasti membawa beberapa benda penting. Contohnya dompet, makeup dan lain-lain yang difikirkan penting. Tapi selepas ni, cuba kita tambah beberapa barangan yang sama penting dalam musim peperangan COVID-19. Berikut adalah 8 barang yang wajib dibawa dalam norma baharu. Nombor 1, pelitup muka atau face mask. Benda yang paling penting kena ada dalam beg kita. Sebabnya, bila nak masuk premis atau kedai, mereka mewajibkan pelanggan memakainya. Lebih baik bawa lebih. Kenapa? Mungkin kita akan tanggalkan mask dan perlu guna mask yang baru. Manalah tahu talinya putus ke, bocor ke. Kan dah selamat? Nombor 2, hand sanitizer. Hand sanitizer inilah yang wajib kita bawa. Kita akan gunakan sanitizer ni setiap kali kita nak menyentuh sesuatu permukaan. Yelah, kadang ada hand sanitizer dekat luar yang disediakan tak sesuai dengan tangan dan kulit kita. Cepat pula habis. Maklumlah dah ramai yang keluar. Nombor 3, face shield. Benda ni alternatif juga kalau nak bawa. Bila memakainya menjadi pelindung tambahan. Bolehlah menutup seluruh muka kita. Bila berjalan tu pun penuhlah dengan keyakinan. Ya tak? Nombor 4, pen. Pena. Tiba-tiba benda ni jadi penting. Sekarang nak pergi mana-mana, kena catat nama dan nombor telefon di tempat yang disediakan. Pen yang disediakan semestinya dah disentuh ramai orang. Rasa was-was kan? Lebih baik bawa pen sendiri. Hilang rasa was-was. Nombor 5, tisu basah. Yang ni dah ramai bawa, menjadi kebiasaan. Tisu basah ni memang penting ya untuk lap permukaan yang disentuh atau rasa nak bersihkan tempat tu dulu. Kadang-kadang sebab makan benda yang berminyak. Itulah guna tisu basah. Tisu biasa ni ada juga, tapi lebih elok tisu basah. Sebab apa? Sebab ada antiseptik.
Nombor 6, sudu dan garfu. Dah kenapa pula nak kena bawa sudu dan garfu ni? Benda ni memanglah agak ganjal juga nak bawa sendiri kan? Tapi sebab dah jadi was-was, baik kita bawa sendiri. Makan pun boleh sepenuhnya dengan nikmat. Kita guna, kita basuh sendiri. Hahaha, kan senang? Nombor 7, telekung dan sejadah sendiri. Bagi umat Islam, dah digalakkan membawa sejadah sendiri untuk lakukan ibadah bagi kaum lelaki. Kalau telekung tu bagi kaum wanita lah. Yang lelaki ni, kalau nak tolong bawa untuk teman wanita, boleh saja. Jadi semasa solat, tak adalah kita ada masalah tak khusyuk. Jadinya kita boleh solat dengan khusyuk dan tawaduk. Nombor 8, plastik sampah. Plastik sampah pun nak kena bawa juga. Mungkin pelik kenapa plastik sampah. Yelah, lepas kita guna tisu basah dan juga mask yang dah tak digunakan lagi, kenalah buang dengan elok. Bukan buang merata-rata. Daripada nak mencegah, buang merata-rata sama je nak bagi orang lain pula terkena penyakit. Lagipun, kenalah jadi orang yang bertanggungjawab sikit. Pembersih. Buang mask atau tisu dengan cara yang betul. Barulah jadi insan contoh 2020. Walaupun kita dah bawa semua ke-8 barang ini, kalau tak guna, rugi juga kan? Yang penting, segala arahan dan SOP kita kena patuhi. Tak lupa cuci tangan dan muka sekerap mungkin. Biar orang mengata kita. Janji, kita jaga kita. Kita jaga kita itu sebenarnya penting juga semasa kita mendepani tempoh memerangi COVID-19 ini. Perlu diperingatkan kepada anda semua juga jaga kebersihan dan juga patuhi setiap SOP kesihatan yang ditetapkan oleh pihak MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, walaupun kita dah melalui macam-macam fasa PKP, PKPB dan sebagainya, kita kena ingat rantaian itu masih belum putus. Jadi kita kena jalankan tanggungjawab kita untuk sentiasa ingat untuk jaga SOP dan sebagainya supaya kita sama-sama boleh memutuskan rantaian COVID-19 itu. Okey. Dan pastinya yang terbaik untuk negara kita, insya-Allah kita akan kosong kes COVID. InsyaAllah. Biar kita putuskan rantaian jangkitan, jangan kita putuskan silaturahim sesama kita. Kerana memperingatkan sesama kita itu juga penting, tapi perlu dengan penuh adab sopan dan juga budi bahasa budaya kita. Itu yang penting untuk kita sama-sama beri peringatan. Kita akan berehat seketika, Iva. Ya, kita berehat kembali seketika. Kembali selepas di dalam Glosari. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Glosari. Masih lagi bersama dengan saya Ifah Hazim dan juga Ismail Adnan. Dan pastinya untuk segmen Gerak Hati, kita ada bawakan tetamu istimewa. Dan pada minggu ini, untuk Pesona Juvenile, siapa kita punya tetamu? Ada sahabat baik saya. Tiba-tiba sahabat baik kan? Lain macam sikit malam ni. Tapi kita betul lah, kita nak cerita tentang Pesona Juvenile. Kita nak membawakan antara, kita kata, figura-figura yang dilihat sebagai penggerak kepada belia juga sebenarnya. Figura-figura penting kepada belia juga. Kita nak memperkenalkan Encik Izzuan Ahmad yang juga merupakan pengerusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan dan juga Syazah Baik yang juga merupakan orang kata ramai pengikutnya di Instagram, di laman sosial. Syazah, kita dah lama tak bersua sejak kali terakhir kita bersua. Rasanya kita ada jodoh lah kali ni. Jodoh pasti bertemu. Ya, betul. And I'm here to stay dengan jodoh I. Bila last awak jumpa ni? Kenapa saya tak tahu apa-apa ni? Tak apa. Kita tinggalkan isu itu seketika. Saya nak cerita pasal Syazah sebagai macam orang kata selebriti, mungkin social media influencer. Syazah sendiri macam mana melihat yalah, belia ni banyak mengikut pada orang yang dilihat di social media. Bagi Syazah sendiri, kalau Syazah untuk meletakkan apa di social media tu, apa sebenarnya perkara keutamaan untuk Syazah juga? Bagi saya, yang pertama sekali menjadi diri sendiri. I think being the best version of yourself. Okay. And then the second part is apa benda yang you bawa. Sebab kita tahu yang social media adalah medium yang sangat-sangat mudah untuk everybody go through. Okay. Salah satu medium yang memang semua orang, especially golongan belia. Jadi
untuk saya sendiri yang sebenarnya saya tak menganggap diri saya selebriti, tetapi kalau orang kata someone yang mungkin ada pengaruh ke atas orang-orang yang lebih muda, mungkin insya-Allah alhamdulillah I would like to be that as well. Pembawakan diri, apa benda yang you cuba sampaikan, and then kepercayaan you, your values. Macam saya sendiri seorang pengajar juga. Jadi bersama dengan student-student saya. Mengajar Mengajar di mana tu? Di UiTM. Wow. Saya sudi menjadi pelajar awak. Jangan risau. Boleh saya akan masuk mendaftar kelas? nanti. Boleh? Ya, saya UiTM? akan mendaftar. Tak apa, kita abaikan dulu. Teruskan. Yes, jadi saya selalu beritahu kat student saya yang sebenarnya social media ni jangan tengok dari sebelah mata saja. Baik. Selalu tengok kebaikan lebih. Hal-hal yang macam membandingkan diri, kalau Instagramer ni lebih apa orang kata kehidupan dia nampak lebih indah dekat social media, jangan selalu tengok based on satu layer saja. Selalu tengok social media ni lebih daripada itu, dan selalu cari benda-benda yang lebih baik untuk you belajar di social media, dan jangan ambil social media terlalu serius sebab sebenarnya kehidupan kita lebih daripada itu. Macam nenek I dekat England cakap lah, don't judge a book by its cover. Nenek macam dia tu. di England. Nenek saya. Oh. Nenek. Wow, ini surprisingly daripada Ifa. Ya. Okey, tapi untuk Encik Izzuan pula, penggerak bagi komuniti negara bagi wilayah persekutuan. Encik Izzuan sendiri, ini peluang yang terbaik untuk kongsikan tentang penggerak komuniti negara khusus di wilayah persekutuan, Encik Izzuan. Okey, penggerak komuniti negara ni, terima kasihlah mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya yang kerdil ni. Saya bukanlah selebriti sosial media, apatah lagi Dewi Remaja kan. Tapi dalam percubaan untuk menjadi dewa komuniti ataupun hero komuniti. Hero remaja lah. Tak boleh, dah tua. Hero belia. Hero belia. Belia pun kalau ikut takrif dah nak habis dah ni. Tapi kita jangan ikut takrif international lah, kita ikut takrif Malaysia lah sampai 40 kan. Sikit lagi nak sampai. Cuma saya nak beritahu sini, penggerak komuniti negara ini sebenarnya salah satu daripada usaha kita menyahut suruhan kerajaan untuk kita menggabungkan usaha-usaha penggerak komuniti yang berada di seluruh negara. Yang berada di seluruh pelusuk kampung sampai ke bandar, sampai ke dalam kawasan PPR dan sebagainya, untuk kita gerakkan mereka untuk melakukan kerja-kerja komuniti dengan objektif yang lebih kurang sama. Dari situ kami di wilayah persekutuan ini, kami juga punya kawan-kawan di semua negeri, seluruh Malaysia kita ada penggerak-penggerak yang berkongsi identiti yang sama. Yang pertama sekali, bila saya sebut berkongsi identiti yang sama ni, kalau you pergi Facebook, you tulis itu penggerak komuniti negara, dia akan ada banyak. Sebab kita ada di semua kawasan di seluruh negara. Okey. Jadi misi yang kita nak capai adalah misi untuk memberdayakan komuniti, dan juga sekarang ini kenalah dengan PKPB, pemulihan PKPP ni yang baru ni, kita ingin membawa norma baru, iaitu kepedulian khususnya orang belia, golongan belia kepada komuniti. Dia tak boleh duduk dan menjaga persekitaran dia sahaja, rumah dia sahaja, kereta dia sahaja dan sebagainya, tetapi dia kena lebih daripada itu, kepedulian belia terhadap persekitaran keliling. Ini yang cuba kita nak bawa melalui penggerak komuniti negara wilayah persekutuan khususnya. Bercakap mengenai kepedulian ni, kita bercakap mengenai Syazah lah ya. Syazah sebagai seorang public figure, Syazah ada terlibat tak dengan apa-apa mungkin charity ke ataupun apa-apa sahaja aktiviti yang beramal dan sebagainya? Itu tadi baru saja berbicara dengan Hizwan sendiri. Memang sebelum ni aktif daripada zaman saya sekolah buat charity work. Baru-baru ni masa PKPB, saya dengan Sahur Project kami pergi ke rumah orang asli dan kami beri bantuan daripada segi makanan, daripada segi pembaiki rumah. Jadi sebenarnya benda-benda ni saya pun sendiri suka buat dan dah lama buat, sebab I think dia buat you lagi, apa orang kata, lagi humble. Sebab you tahu yang ada orang lagi susah. Macam saya, masa PKP ya, alhamdulillah saya masih bekerja. Tapi bagi mereka-mereka yang tak boleh bekerja, yang source of income memang yang diberhentikan kerja, jadi pergi kepada orang-orang macam ni sebenarnya rasa lebih bersyukur. So macam I think program-program seperti ini sebenarnya, especially you go through charity work semua, I think dia buat you sedar yang sebenarnya ada orang kat luar sana yang lebih teruk, yang lebih memerlukan daripada you. Jadi you rasa bersyukur. Okey. Itu sebenarnya kita nak bawakan, sebab dalam penggerak komuniti negara juga banyak memberikan bantuan, sumbangan dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah untuk menggerakkan para belia ataupun mereka yang berada dalam komuniti ni untuk daripada komuniti kepada komuniti. Itu yang lebih penting. Betul. Jadi mungkin setakat ini antara
perkara-perkara yang banyak ataupun yang telah dan sedang diusahakan oleh penggerak komuniti negara Encik Izzuan? Okey, setakat ini kita pun sedang melalui fasa PKP ni lah. Kita menghadapi musuh yang kita tak nampak kan. Cuma aktiviti kita spesifik di musim-musim COVID-19 ini, walaupun kita dah menuju ke arah pemulihan, seperti mana yang saya cakap tadi lah, aktiviti macam kita beri bantuan makanan, kita melawat orang yang susah, itu adalah biasa. Cuma lebih sikit penggerak komuniti negara ini, kita bergerak mengikut selera orang tempatan. Apa selera dan keperluan tempat itu. Sebab dalam menggerakkan komuniti ni, dia tidak boleh satu program kita tailor to all areas. Sebab setiap komuniti, setiap lapisan itu keperluannya berbeza. Kalau kita nak tengok belia pula, belia punya masalah sewaktu COVID-19 dengan golongan dewasa. Sebagai contoh, masalah mereka berbeza. Golongan belia ini banyaknya pada waktu itu saya kira antara yang menekan mereka ini adalah kehilangan kerja. Potensi mereka untuk hilang kerja itu jauh lebih tinggi daripada golongan dewasa. Dan yang kemudian sokongan dari segi moral, sokongan daripada segi psikologi, ini sangat penting untuk mereka pada waktu itu. Itu cabaran yang kita hadapi melalui penggerak komuniti negara ini apabila kita mendepani mereka dan selam dia punya masalah pada waktu itu. Tahniah juga kita nak ucapkan pada penggerak komuniti negara kerana banyak melihat masalah-masalah di peringkat akar umbi dan ditangani secara bersama dan juga menggerakkan ahli-ahlinya di bawah penggerak komuniti juga kan. Betul tu. Tapi sebagai macam kita cakap tadi, macam Encik Izzuan tadi membuatkan pelbagai aktiviti charity waktu PKP. Ada tak ada kesukaran? Sebab kita tahu PKP kita kena ada banyak SOP dan sebagainya. Macam mana dengan komuniti untuk Encik Izzuan? Ya, pada mulanya memang kita di fasa-fasa awal itu kita dapati banyak kekangan lah sebenarnya. Kita nak mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa untuk kita turun. Dan juga bila kita dah diberi kebenaran itu, tidak ramai pula yang berani untuk turun ke gelanggang lah. Sebab pada waktu itu keadaan ini tidak menentu. Kita pun tak tahu kita ni ada ke virus itu ataupun tidak ada ke. Adakah kehadiran kita itu akan membantu ataupun kehadiran kita itu nanti akan menyusahkan pula orang yang menerima itu. Tapi alhamdulillah kita melalui beberapa siri ujian sendiri masing-masing, semua sukarelawan kita kena lalui ujian. Kalau kita dah clean, baru kita dibenarkan turun, dan kerjasama frontliners, kerjasama pihak polis dan kerajaan termasuk kementerian-kementerian yang terlibat itu sangat kami hargailah, kerana kami juga diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan kementerian seperti Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, Kementerian Wanita dalam bakul makanan mereka, dan juga fungsi pada waktu itu fungsi badan korporat, orang-orang perseorangan yang ingin menyumbang. Dia ada sumber tapi dia tak ada sumber tenaga. Jadi kami provide sumber tenaga itu untuk kita turun dan sampaikan bantuan mereka kepada komuniti. InsyaAllah. Syazah, kalau kita lihatkan Syazah banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti NGO, aktiviti belia ataupun aktiviti masyarakat juga. Tapi satu perkara yang menariknya adalah bila kita cerita tentang pelibatan public figure dalam aktiviti-aktiviti seperti itu, dia boleh memberikan capaian yang lebih meluas kepada siapa yang menontonnya, siapa yang akan mengikutinya dan juga siapa yang akan tertarik dengan aktiviti tersebut. Jadi bagi Syazah, adakah ini kesempatan yang perlu diambil untuk so-called as public figure tu untuk memastikan agar kita menghalakan kepada sesuatu perkara yang positif, bukannya kita nak buat perkara-perkara yang lara atau sia-sia saja? Bagi saya, tak semestinya public figure you kena buat benda ni. Sebab saya bermula benda ni ketika saya bukan sesiapa lagi. Tapi sebenarnya it's how you do it. Sebab saya dulu bersama dengan teman-teman saya, kita memang dah lama buat benda ni dan ketika itu saya masih student. Ifah ada terlibat ke? Saya tiba-tiba Ismail katanya Ifah ada terlibat kan? Saya ada terlibat secara yang lain lah. Okey. Sambung. Kita macam kita tengah serius-serius ni kan, tiba-tiba dia masuk dekat first line, jadi kita macam distracted sikit. Tu nak tahu penjelasan daripada Ifah sebenarnya. Okey. Silakan. Ifah dia bagi saya sokongan moral. So Ifah dia busy. Tapi sokongan moral dia number one. Yes, betul. Itu penting kan, kita libat sahabat-sahabat kawan-kawan kita juga. Betul lah. Jadi balik kepada tadi, alhamdulillah bila betul orang cakap, bila you ada suara, bila you orang kata seorang public figure, you have the influence, sebenarnya mungkin lebih senang untuk you reach out to people, untuk you dapatkan pertolongan. Tapi bagi saya, it doesn't matter if you're a public figure or if you're a normal person, you can do it, you can start yourself. Bagi saya, tak ada kekangan untuk menolong. Menarik. Sebenarnya banyak lagi kita nak kupas mengenai peranan belia dalam sama-sama kita nak menjana kepada menjadi peneraju kepada negara kita. Dan sebelum tu kita nak berehat seketika. Jadi kita akan kembali lagi bersama dengan Encik Izzuan dan juga Syazabeh.
Kita kembali dalam glosari dan sudah semestinya kita nak bercerita tentang persona juvenal. Tadi mungkin kita memberikan sedikit nuansa yang santai kepada perbincangan dan juga mukadimah kita, tapi kali ini kita menjadi lebih kita kata ke dalam ataupun seluruhan yang lebih mendalam terhadap persona juvenal. Yang penting peranan belia dalam mendepani cabaran semasa. Tadi dengan Encik Izwan kita dah cerita tentang penggerak komuniti negara. Tapi kita perlu sedar hakikat bahawa masalah sosial yang masih mendasari komuniti ini adalah satu masalah yang besar, makin membarah. Bukan saja masalah tentang gejala sosial, tapi masalah kemiskinan, masalah kos sara hidup dan juga masalah kita kata taraf hidup yang berbeza antara masyarakat. Jadi macam mana sebenarnya Encik Izwan melihat perkara ini boleh ditangani secara bersama? Okey, mula-mula kita kena sedar belia hari ini ialah remaja masa lampau dan juga orang dewasa masa depan. Jadi untuk kita selesaikan masalah ini sebenarnya dia tak ada satu mantra ataupun satu magic word yang boleh kita sebut sekali dia akan selesai masalah. So sekarang ni saya nak mengajak komuniti kita lah secara keseluruhannya untuk melihat kepada permasalahan belia hari ini itu dia sebenarnya bermula dari bawah. Kalau kita tengok kalau kita tengok United Nations, dia ada SDG 2030, Sustainable Development Goals 2030, dia gariskan banyak isu tapi dua isu utama ialah pendidikan dan juga peluang pekerjaan. Jadi dua benda ni memang diberi fokus. Dia ada banyak isu. Bila kita sebut tentang pendidikan, kita ada isu tentang accessibility dan juga affordability. Dua perkara yang berbeza lah. Kalau kita lihat pendidikan, maksudnya bila saya cakap tadi, saya kata kalau kita nak selesai masalah belia tu daripada dia remaja lagi lah, kita tak boleh tangkap muat untuk selesaikan masalah. Okey, aku bagi kau 1 jampi ni, baca selesai masalah. Jadi kita kena selesai masalah awal, daripada awal. Masalah awal ialah pendidikan dan juga bila dia dewasa sikit masalah peluang pekerjaan. Jadi kalau kita lihat komuniti kita hari ini, peluang pekerjaan kita mungkin selepas COVID ini norma baru, ada yang dibuang kerja, kita kena fokus kepada upskilling ataupun reskill, latih semula. Dan juga kalau kita tadi macam saya ada lihat di TV di RTM juga, dia ada sebutkan banyak belia kehilangan kerja. Jadi kita kena ada satu effort ataupun satu usaha untuk melihat kepada satu industri baru, industri yang tidak ada dalam senarai kerja yang kita selalu fikirkanlah. Ramai orang bagi tahu saya, you cannot say this, you cannot say that, tapi realitinya belia-belia kita ni, kalau orang kata belia Malaysia ni malas, saya cukup geram. Memang tak. Belia kita antara belia yang paling rajin lah. Lazar pun rajin, you pun rajin, malam-malam pun kerja kan. Jadi ada industri jadi ada industri yang terlepas pandang mungkin. Contoh vape industry. Okey, ada orang banyak dia ada banyak pandangan tentang liquid vape ni kan. Tetapi kalau kita ada kawan yang ramai, kita pun boleh tahu dia are really making good money. Cuma mereka perlukan bantuan dan bimbingan kerajaan. Ini adalah salah satu contoh industri baru yang dipelopori oleh belia, yang dikuasai oleh belia, dan belia-belia kita ni sampai ke peringkat dunia. Jadi kenapa tidak kita duduk dan berbincang dengan pihak yang berwajib tentang bagaimana untuk kita sokong pula industri-industri baru ni. Kalau masalah pekerjaan kita tak dapat selesaikan, kita kena sokong industri kreatif, industri yang bawa inovasi dan banyak dipelopori oleh anak-anak muda, belia-belia di Malaysia. Okey, belia Malaysia tidak malas. Tidak. Tapi mungkin peluang yang lebih besar perlu diberikan. Ya, betul. Tapi mungkin itu kalau kita boleh bercakap kalau kepada belia yang mempunyai jalan ataupun saluran ke pegawai-pegawai yang berkaitan lah. Tetapi kalau untuk macam kita tahulah Syazah kan, Syazah mesti ada kawan-kawan ramai yang sama umur dengan Syazah. Syazah kalau dalam umur Syazah boleh dianggap sebagai sangat berjaya. Dalam umur yang sangat muda. Berapa umur Syazah? 25 dah jadi seorang pensyarah, dah jadi seorang selebriti, pengacara, pelakon. Tetapi itu mungkin adalah satu orang cakap satu ruang, satu peluang Syazah yang memang orang cakap Allah dah tetapkan. Betul. Tetapi untuk setengah orang yang mungkin tak ada pendidikan yang sepatutnya, macam mana? Apa pendapat Syazah mengenai benda tu? Macam mana diorang nak mulakan untuk mencari jalan ke pegawai yang sepatutnya? Saya rasa sebenarnya sekarang ni kita dah berada di dunia baru yang memang sebenarnya semua benda boleh dicari kalau you put effort to it, especially with the internet. Sekarang ni sebenarnya kalau you nakkan sesuatu, you nak tahu apa benda you minat. Macam ketika saya dulu waktu belajar, saya tak tahu saya suka apa sebenarnya. Tapi I think I look for it, I search for it. So lama-lama kita jumpa passion kita. Daripada situ kita mula cari. Especially sekarang ni dengan semua benda yang you can just have a look at it through a single one touch of a hand, which is your phone, Google semua. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Cuma mungkin exposure lebih sedikit daripada pihak kerajaan ataupun sekolah ataupun universiti
Sebab sekarang ni kita tahu yang bidang-bidang bukan sahaja 2-3 bidang, banyak bidang, especially digital. Right now, digital business is going so well. Dan bagi saya, digital business juga sekarang ni adalah salah satu, insya-Allah salah satu platform ataupun source of work yang dapat membantu kita zaman PKPP ni, zaman PKP ni. Sebab tu, so berbalik kepada soalan Ifa tadi, I think sebenarnya you need to look for it. I think this is not the time yang orang boleh swap you lagi. Sebab sekarang ni kita boleh cari sendiri apa yang kita nak. Especially sekarang ni, bagi saya sendiri yang buat banyak benda dalam satu masa itu pun tak mencukupi sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh saya nak buat lagi. Nak buat banyak lagi benda. Sebab kita tahu yang sekarang ni ekonomi is very very tough on us. So kita kena ada 2-3 kerja. 2-3 kerja untuk sustain diri kita. Jadi masih adalah sekelompok daripada belia kita yang mungkin tak menyedari peranan itu, yang sebenarnya macam betul lah kita cakap belia di negara kita memang tak malas. Tapi mungkin dia tak ada ruang dan peluang yang sepatutnya. Nak cerita pasal ruang ni sebenarnya saya nak mendalami dengan lebih teliti lah. Sebab kita nak cerita tentang menggerakkan komuniti dan juga negara ni perlu bercerita tentang kepimpinan belia. Kerana hasrat dan tujuan kita adalah peratusan yang besar untuk kepimpinan wanita dalam pembuat dasar dan juga kepimpinan belia dalam pembuat dasar. Kita sedia maklum kita ada parlimen belia. Tetapi sejauh mana parlimen belia itu memberikan satu kuasa otoriti kepada pembuatan dasar dan sebagainya. Tetapi yang penting sekarang ni, Encik Hizwan Sri mewakili pemimpin belia. Situasi kepimpinan negara sekarang ini adakah membuka ruang yang jelas kepada kepimpinan belia dengan idea-idea baru atau masih lagi ditakut lama? Okey, saya ingat sekarang ini kita telah menganjak ke satu dimensi baru, ataupun kita panggil Malaysia yang baru kan. Dan melalui pengalaman saya dalam tempoh masa yang singkat ini, permulaan ini kita dapat lihat agensi-agensi kerajaan telah mula membuka ruang, telah mula membuka ruang diskusi, telah mula membuka ruang untuk anak-anak muda menyampaikan suara mereka. Yalah, banyak avenue-nya, banyak cara dan jalannya. Tapi seperti mana yang kita sebutkan tadi, mungkin mereka ini masih lagi dalam pemikiran ditakut lama, masih mengharapkan untuk disuap. Ini norma baru juga ni, norma baru. Kita kenalah rajin untuk mencari akses sendiri. Kita tahu apa yang kita perlukan dan kita tahu sebab diri kita sendiri, dan kita juga kena perlu tahu di mana kita nak pergi. Di situ Ismail, kita punya peranan, penggerak komuniti negara punya peranan ialah untuk menjadi tenaga menyampaikan maklumat daripada pihak kerajaan yang berkaitan dengan belia khususnya untuk kita sampaikan kepada golongan belia. Dan target kita cukup mudah, target kita ialah golongan B40. Okey. B40 dan juga belia itu yang paling penting. Tapi dalam isu B40 sekarang ni, apa sebenarnya mengekang B40 daripada naik satu tangga lagi mungkin kepada M40 atau T20? Okey, senang dia nak menyelesaikan soalan, nak menyelesaikan persoalan itu dengan teori. Senang. Teorinya ialah memastikan peluang pekerjaan dan peluang pendidikan itu affordable dan accessible. Boleh dimiliki dan boleh dicapai. Kalau dulu kita lihat bila orang sebut peluang pendidikan, orang akan pelik kalau anak-anak kita cuma tak pergi sekolah, tak pergi sekolah menengah, tak pergi sekolah menengah, tak pergi sekolah rendah, orang pelik. Tapi kita perlu bawa satu pemikiran baru, anjakan baru bahawa bukan sekolah itu bukan sekadar sekolah menengah dan sekolah rendah, bukan sekadar belajar membaca dan mengira, tetapi accessibility yang saya sebut ini ialah peluang-peluang untuk golongan B40 yang duduk di kawasan bandar untuk mereka menyambung pelajaran mereka, contohnya kelas malam, tapi di peringkat lain, peringkat diploma sebagai contoh, peringkat degree sebagai contoh. Peluang ini perlu accessible, bukan hanya affordable kepada golongan yang mampu saja, yang bekerja di siang hari dan ada duit untuk bayar kelas tambahan di waktu malam. Tapi saya ingat, kalau kita boleh cadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan, jadikan ini norma baru bahawa rakyat Malaysia, belia Malaysia ada peluang lebih daripada sekolah menengah seperti mana yang diwajibkan ke peringkat yang seterusnya melalui kelas-kelas lain. You boleh bekerja di siang hari, pada waktu malam you boleh sambung pelajaran, support itu ada. Itu paling penting. Kita selesai masalah ini, insya-Allah masalah golongan B40 ini akan sedikit demi sedikit selesai dan mereka boleh meningkatkan kedudukan mereka. Pendidikan akan keluarkan daripada kepompong kemiskinan. Saya percaya itu. Okey, kita bercakap tadi mengenai digital. Dunia digital sekarang ini, Syazal tadi ada beritahu digital is the way now sekarang. Jadi untuk Syazal sebagai seorang public figure, Syazal menggunakan digital tu sepenuhnya. Jadi Syazal ada tak perancangan ataupun aktiviti ataupun apa-apa sahaja yang Syazal ingin lakukan yang agak-agaknya boleh membantu belia menggunakan medium itu?
Dengan Instagram sendiri, I think that's the simplest way. I think Instagram rasanya semua orang ada. Dan dengan Instagram tu selalunya bukan saja kalau ada orang kan buat review kan, tapi bagi saya akan kongsikan banyak tips. Contohnya kalau workout sendiri, saya memang selalu pergi bersenam semua, jadi saya akan kongsikan senaman yang macam ni, pemakanan macam ni. Jadi sebenarnya orang kata digital tu kan banyak, especially social media ni banyak consequences dia. Betul, tidak dinafikan, tapi you kena pandai guna, you kena pandai tahu yang sebenarnya ada benefits business, belajar. Sekarang ni kita tahu yang online classes semua banyak. Saya pun mengajar sendiri online classes. Okay. So it's how you use it. It's not to compare your life dengan orang lain ke apa, tapi it's how you use it. Yeah. Untuk Cik Izzuan pula sebagai penggerak komuniti, Cik Izzuan ada tak terfikir untuk berkolaborasi dengan selebriti ataupun public figure seperti Syazah untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti itu? Betul. Kita memang tadi sebenarnya sebelum ni kita dah bincang dah bagaimana, dan dia pun belum offer lagi, dia dah minta nak join. Okey. Dah ada offer dah sebenarnya tadi. Dah laju Kita kena proaktif sebenarnya, jangan tunggu orang. Okey, jadi bila ada peluang dengan selebriti ni, maksudnya bila mereka menggunakan social media mereka, capaian itu lebih luas. Betul. Saya pun guna social media saya pun guna Instagram saya, tetapi tidaklah seluas private ataupun public? Saya public. Sebab saya buat kerja. Ya, saya buat kerja memang buat banyak kerja public. Kena public. Ya, memang saya public kan. Dan kebanyakan saya menggunakan sebab orang kata kalau tangan kanan memberi, tangan kiri janganlah tahu dan sebagainya. Tapi saya kata dalam dunia kerja komuniti, kerja lillahi ta'ala ni lah, kerja tak ada gaji ni, kita anggap sebagai kerja lillahi ta'ala ni, kita kena bagi tahu orang apa kita buat supaya agaknya nanti dapat menjentik hati orang lain untuk turut sama-sama membantu dan sama-sama menyumbang. Yang untungnya nanti komuniti yang menerima itu. Jadi bila ada selebriti yang nak bekerjasama dengan kami, kita boleh kita alu-alukan lebih daripada kecil tapak tangan studio RTM kita tadahkan supaya kerjasama itu dapat dan hasilnya nanti ataupun kelebihan itu nanti akan dapat kepada komuniti. Ini yang paling penting. Matlamat kita supaya sampai kepada komuniti. Okey, nanti kita bincang payment ya, Syazah. Okey, tak apa. Cik Izzuan boleh cerita sikit macam mana nak masuk untuk siapa-siapa belia yang berminat nak menyertai. Saya pun berminat. Okey, untuk menyertai kami, dia cukup mudah. You boleh pergi kepada laman web kami, laman sesawang kami www.penggerak.org.my. Di situ ada borang www.penggerak.org.my, ataupun lebih mudah lagi pergi ke Facebook dan tulis Penggerak Komuniti Negara. Contoh you tinggal di Ampang, Penggerak Komuniti Negara Ampang, akan ada laman web, akan ada web page Facebook itu, dan you boleh hantar mesej di situ. Kalau duduk di lembah pantai contohnya, kalau duduk di Pulau Pinang, di Nibung Tebal balik pulau, kita ada di seluruh kawasan. Sebab kita memang segmenkan supaya kita tak perlulah turun daripada Kuala Lumpur pergi ke Pulau Pinang, sebab kita setiap kawasan kita ada. Setiap negeri ada. Setiap negeri dan setiap kawasan kita ada jawatan kuasa kita sendiri. Okey. Kalau nak ikutkan juga sukarelawan bagi Penggerak Komuniti Negara ni, mereka dikira sebagai melakukan kerja atas dasar sukarela dan juga untuk melihat kebaikan kepada dan juga manfaat kepada komuniti. Jadi mungkin ini masa yang sesuai untuk Cik Azwan memberikan kredit dan juga penghargaan kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung Penggerak Komuniti Negara, bukan sahaja di wilayah Persekutuan tapi juga di seluruh Malaysia yang memastikan gerak kerja ini dijayakan. Betul. Tanpa kaki tangan ataupun tanpa sokongan kawan-kawan tanpa sokongan kawan-kawan di seluruh negara, Ruzaini di Ampang, kita ada Nick di Kelantan, kita ada di Johor, ada Zaihan, kita ada di Pulau Pinang, ada Haris, dan banyak tempat ni saya kena sebut semua, tak sebut semua pun tak apalah, sebenarnya saya ingat ni setengah jam tak cukup habis sebut nama kan. Tapi semua mereka ini, apabila tanpa mereka kita tak boleh buat kerja ini. Tanpa mereka, dengan keberanian mereka ni actually the unsung heroes, the truly unsung heroes, orang yang buat kerja, ada yang bekerja sendiri, ada yang tak bekerja, ada dari kalangan mahasiswa, ada dari kalangan pemuda, ada dari kalangan wanita muda juga sanggup mengorbankan masa mereka untuk bekerja demi komuniti. Cita-cita ataupun objektif kita sama, untuk mengeluarkan komuniti itu daripada permasalahan mereka. Kita tak dapat buat semua, tapi pesan saya kepada mereka, kalau kita tak dapat buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Okey, baik. Untuk Syazah pula, ini satu peluang yang terbaik juga sebenarnya, sebab saya terkedu sebab Syazah pandang saya tadi sebab dia kata kenapa tak follow dia. Jadi sebenarnya saya dah follow dia, cuma dia je tak tahu. Sebab kata tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jadi kenapa Syazah tak approve saya lagi? Itu soalan lain lah. Tapi yang penting Syazah, ini satu peluang yang baiklah, sebab kita nak melihat pengaruh media sosial, pengaruh public figure dan juga pengaruh mereka yang dianggap sebagai penting dalam media sosial ini untuk menggerakkan sesuatu. Jadi mungkin Syazah, selepas ini hasrat dan juga tujuan tahun 2020 sudah sampai ke pertengahannya ataupun sudah ke pertengahannya. Jadi apa lagi akan dihasratkan oleh Syazah? Mungkin sekarang ini 25 tahun, untuk 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang.
Saya kalau boleh memang masih nak teruskan mengajar. I think that has always been a passion. Kerana saya rasa saya adalah salah satu orang kata penggiat seni yang juga merupakan pengajar. Dan mungkin lebih banyak join community service. Betul-betul tadi sebelum kita start live saya tanya dekat Hizwan tentang community dan saya memang nak join. Dan insya-Allah akan ada bisnes lagi in the future. Bisnes yang bukan saja benefit kepada saya tetapi mungkin boleh membantu orang lain untuk menjadi usahawan sendiri. Ya, insya-Allah, amin. Okey. Tapi tadi Ifah ada soalan. Dia kata adakah untuk usia belia ni kalau perkahwinan di usia muda menghalang urusan kerjaya? Ini mungkin satu perkara yang penting juga sebenarnya. Adakah berkeluarga menghalang karier bagi belia? Itu mungkin Cik Hizwan boleh jawab. Saya boleh jawab. Senang. Ini soalan paling senang. Saya ada pengalaman dan saya sendiri ada 4 orang anak. Okey. Jadi nampak. Ingatkan bujang lagi. Nampak macam bujang. Tapi dia ada 4 orang anak. Tapi yang paling penting ni support system kita. Kalau keluarga kita beri sokongan, terima kasihlah isteri saya Rozaini Rozlan. Sebut nama live dan tarik yang hari ini. Kerana sangat bagi saya sokongan yang tak berbelah bagi. Jadi kalau tanpa sokongan itu kita pun serabut nak buat kerja, kita telefon jawab WhatsApp kan. Tapi bila dia tahu kita buat kerja, insya-Allah a good family support, a good support system daripada kawan-kawan juga yang membantu dari segi financial ke, dari segi sokongan moral ke, it's good enough for you to continue whatever you are doing. To prosper the community. Betul-betul. Sebenarnya kita memang sangat memerlukan sokongan daripada kiri, kanan, belakang, depan. Memang semualah. Memang macam Syazah, ucapan untuk suami? Untuk bakal suami saya yang saya tak belum tahu lagi. Bagi saya masa beberapa tahun kemudian kita boleh ke jenjang pelamin. Tapi perkahwinan berkeluarga tu tidak menghalang karier. Tidak. Bagi saya pun tidak. Bagi saya itu antara persefahaman suami dengan isteri. Bagaimana nak build yourself. Sebab kan orang selalu cakap yang kalau perempuan kahwin, that's the end of it. Tak. Bagi saya, there's more to it. Okey. Cik Zuan mungkin ada kata-kata terakhir nak berikan selain daripada yang message untuk isteri tadi. Okey. Nakal Untuk kita serius sikitlah. Sebenarnya saya nak galakkan komuniti untuk sama-sama menerima peranan belia dan komuniti untuk sama-sama menerima peranan NGO. Jika ada NGO yang datang, bagi kerjasama. Sebab kami di sini, kami datang ke tempat-tempat tersebut bukan untuk kata orang nak ambil alih tugas masyarakat tempatan, tapi kita nak menyumbang. Jadi harapan saya besar supaya penggerak komuniti negara di seluruh negara ini dapat diterima semua pihak. Kita bekerjasama demi meningkatkan potensi komuniti. InsyaAllah. Syazah? Bagi belia-belia yang di luar sana, jangan buntu. Kita tahu PKP ni orang kata banyak menghalang orang daripada mencari peluang pekerjaan, mendirikan rumah tangga. Tapi bagi saya, sebenarnya jalan tu sentiasa ada kalau kita usaha. Tuhan tu sentiasa murah rezeki. All you have to do is just you need to not give up and keep striving. Kita kena sentiasa positif ya. Ismail, jangan risau walaupun jodoh tak sampai lagi. InsyaAllah. Tapi saya sentiasa tunggu awak sini. Tak apa. Itu cerita lain. Terima kasih Encik Zuan Ahmad, pengerusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan. Terima kasih kepada penggerak komuniti negara di seluruh Malaysia kerana sentiasa menggagaskan aktiviti-aktiviti komuniti di peringkat tempatan. Terima kasih kepada Syazabir kerana bersama dengan kami. InsyaAllah satu pengurusan cukup baik. Sebenarnya hari ini cukup istimewa kerana anda berdua lah tetamu terakhir untuk Glosari sebelum kita berehat selama 3 minggu bagi memberi 3 episod kita akan bersyuting. Sebabkan kita ada satu program iaitu Salam Baitullah di mana nanti kita akan kembali selepas 3 episod. Okey, mungkin Ifah akan berwajah baru. InsyaAllah. Okey, terima kasih kerana bersama dan juga setia bersama kami dalam Glosari. InsyaAllah banyak lagi perkembangan dan juga info-info menarik kami bawakan bersama anda dalam cara yang santai, dalam cara yang mudah untuk difahami oleh seluruh masyarakat kerana Glosari membawakan yang terbaik, pemahaman yang lebih jelas kepada kekeliruan dan juga kesusahan serta kekhilafan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Ya, dan dengan itu terima kasih banyak-banyak. Saya Ifah Hazim dan juga Ismail Adnan. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah lepas 3 minggu. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.